Okey. Jadi berkatalah yang membelinya dari Mesir ni, ya, kepada isterinya, akrimi maswahu, muliakanlah tempatnya. Muliakanlah tempatnya. Moga-moga semoga dia bermanfaat bagi kita. Yang fa'ana, memberi manfaat kepada kita. Ni ada udang balik mi lah ni. Jaga dia, nanti dapat faedah sama kita. Maknanya ada something. Ya, dia suruh jaga, dia suruh pelihara sebab dia nak dapat manfaat balik. Atau kita jadikan dia anak, natakhizahu, kita ambil dia jadi anak. Begitulah kami telah memberikan, wa kadzalika, dan begitulah kami telah berikan untuk Yusuf tempat yang baik, kedudukan yang baik. Makanna, makan tempat. Bahasa kita makan lain kan, makan tempat. Bila makana, menempatkan. Itu cara bahasa Arab. Pakai me dan an di belakang. Jalasa, duduk. Kalau mendudukkan, jalasa. Dia gandakan tengah dia tu. Jadi, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Begitulah kami berikan tempat yang baik untuk Yusuf fil ardi, di bumi ini. Kemudian walinu'allimahu, dan kami akan ajarkan dia min ta'wilil ahadis, daripada takwil, mentakwil kejadian-kejadian. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala ghalib, berkuasa. Ghalib ni menakluki, memenangi, berkuasa lah, ya, atas segala urusannya. Ala amrihi, atas apa saja urusan dia. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang, tetapi aksaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tak tahu benda tu. Kata dalam tafsir Nabulsi, inilah kelebihan Tuhan, fadilat Rabbaniyah. Mengapa dia kata pembelinya ni sampai sekarang kita tak tahu siapa dia, dirahasiakan. Pembeli tak tahu nama dia siapa, tapi cerita-cerita macam lah, ya, kita tak tahu siapa sebenarnya. Cuma dalam Al-Quran tu kata min Misra, dari Mesir. Cuma ditafsirkan orang secara tidak mantap lah, tak ada dalam ayat ni. Jadi dikatakan orang dia adalah pengawal, kalau dalam ni, dalam apa nama ni, dalam Injil, dia nama dia Potifar. Ya, dia ni ketua pengawal raja-raja. Pengawal ni banyak, ya. Maka dia ketuanya. Ada yang kata penguasa Mesir itu sendiri beli. Dikatakan Aziz. Jadi Aziz tu bukan nama dia Aziz, tapi dia sebagai pembesar Mesir yang membeli. Jadi apa namanya ni, daripada lubang tadi tu, daripada telaga buta tadi tu, pergi kepada seorang pembeli, yang pembelinya itu adalah Aziz Misra, ya, orang besar Mesir. Dalam Injil saya tengok Firaun, tapi sebenarnya dalam Al-Quran tu tak sebut Firaun, sebab pada masa keadaan ini terjadi, Firaun sudah dihalau oleh sebangsa penguasa lain yang namanya Oxus. Jadi Firaun tak berkuasa masa itu. Itulah yang dikatakan Aziz tu, pembesar.
Padahal Mesir tu nama-nama raja dia semua Firaun, Firaun, Firaun. Tapi masa tu Firaun tak ada. Jadi yang membeli Nabi Yusuf ni pengganti Firaun. Ya, yang kelompok-kelompok kelompok satu lagi yang namanya Oxus atau Hogzus atau Hekzus, macam-macam tulisan saya tengok. Dia yang menguasai Mesir tu. Jadi salah satunya pengawal besar dia inilah Aziz Misra, orang besar Mesir. Jadi tak disebut nama dia. Jadi dialah yang berkata kepada apa tadi ni, kepada isteri dia tu, mungkin dia boleh jadi memberi manfaat kepada kita, dan atau nanti kita ambil anak, kita jadikan dia anak angkat. Apa dia kata kepada isteri dia? Akrimi maswahu. Akrimi, karama, mulia. Tapi kalau akrama, satu lagi, tambah hamzah di depan tu, kalau yang belajar bahasa. Akrama, memuliakan. Jadi ada dua lah, nak jadikan me dan kan tu dalam bahasa Arab. Gandakan tengahnya, jalasa, mendudukkan. Kalau ini tambah hamzah, ajlasa, mendudukkan juga, tapi ada beza sikit lah. Jadi sini akrim, muliakan dia. Kalau karuma tadi mulia, nak jadikan me dan kan, akrim, muliakan. Kalau fi'il biasanya akrama. Ya. Jadi akrimi maswahu. Dibahas di sini, muliakan dia lain. Ini fadilat kelebihan ketuhanan, ya. Fadilah Rabbaniyah. Dia kata muliakan tempatnya, bukan muliakan dia. Itu beza tu. Di tafsir kata sedikit perbezaan. Kalau muliakan dia, dia sendiri muliakan. Tapi kalau muliakan tempatnya, maknanya orang yang punya tempat tu lagi lebih mulia lah. Jadi ada tanda kelebihan di sana. Pembesar Mesir ni tadi, yang digelar Aziz Mesri tadi, ya, Aziz Misr, pembesar Mesir ni tadi mengatakan, akrimi maswahu, muliakan, cantikkan, baguskan tempatnya. Maknanya kelebihan lah, ya. Orang yang menduduki tempat yang bagus ni tadi lagilah mulia, ya. Kemudian lagi sekali lagi Nabulsi kata asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dia bahas lagi di sini pembesar Mesir tadi menjadikan dia anak angkat, nattakhidahu walada. Dia bahas ambil anak angkat. Ulama tafsir mengatakan ambil anak angkat ni rupanya diterjemahkan, ditafsirkan orang bahawa ulama-ulama tafsir kata bahawa Aziz Mesir ni, pembesar Mesir ni, dia tak dapat anak. Jadi tengok tu cerita tu, ya. Yang pembelinya pula orang yang tak ada anak. Tak tahulah apa problem dia, suami isteri, tapi anak tak ada. Bila tengok macam ni, budak pula cantik, handsome, ya, maka dia beli. Lalu tak ada pun manfaat apa-apa, kita jadikan anak angkat. Tengok cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang tu berharga. Tepat aja, tepat tempat, tepat masa, tepat orang. Semuanya bertepatan, ya. Dan itu adalah memang cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan tak sengaja ni. Senario ini semuanya memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada lubang Telaga Buta tadi sampailah menjadi duduk di istana. Istilahnya apa? Min bi'rin ila qasrin. Dari telaga ke istana. Dari lubang dari Telaga Buta tadi duduk di istana, menjadi anak istana. Ini hebat cerita dia. Cuma itu tadilah, kita carilah orang
Wak kata Nabulsi ni, carilah orang yang memuliakan kita tu kerana kita. Ada orang memuliakan kita, baik pada kita, bukan kerana kita dianggapnya baik, tapi kerana kita dianggapnya ada manfaat. Jadi kita pun macam itulah. Kalau kita sayang sama orang, sayang sama murid kita, sayang sama kawan kita, sayang sama anak kita, bukan kerana kita harapkan manfaat dia. Jangan macam ni. Macam pembesar Mesir ni, dia katakan Aziz Misra ni. Ya. Asa ayyam fa'ana kan. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita. Ini dikatakan apa? Kasih sayangnya itu bercampur dengan material. Latar belakangnya adalah materi. Kebendaan, dapat manfaat. Jadi dinasihatkannya kita kalau boleh nak menyayangi orang, nak memuliakan orang, kerana orang tu memang mulia. Kerana dia sahabat baik kita. Jadi kita anggap orang tu memang baik. Jangan kerana kita berkawan sama dia sebab ada untungnya bagi dia esok. Kita jaga anak kita ni, esok besar, dia tolong kita. Jadi ada latar belakang ni, nak material. Dia masa kita tua besok, dia lah belanja sama kita. Itu tidak murni kasih sayang. Ya. Maka ada syair Imam Syafi'i saya jumpa dalam Facebook. Ya. Syair ni cantik betul tuan, kalau pandai bahasa lah. Cuma saya baca sikit je. Ra'aitun nasa qad adalu ila man indahul adalu. Tengok. Lu. Itu yang cantik tu. Yang Al-Quran kan banyak tu. Wadduha wal laili idza saja. Belakang tu. Ini ra'aitun nasa qad adalu ila man indahul adalu. Adalu tu datang. Aku melihat orang datang kepada orang yang punya adil. Ini satu cerita lagi bahasa Arab ni. Bahasa sama, bunyi sama, tapi makna dia lain. Itu kehebatan bahasa Arab lah. Kehebatan syair Arab dan Al-Quran itu banyak. Nanti kalau jumpa kita bincang. Wa man la indahu adlu fa anhu an-nasu qad adalu. Siapa-siapa yang tak ada bersama dia keadilan, maka orang akan lari dan mengasingkan dia. Jadi adil yang pertama tadi tu datang. Ya, berbondonglah orang kepada dia kerana dia ada adil. Siapa yang tak ada adilnya, maka orang akan lari daripada mengasingkan diri daripada dia. Kemudian pendek cerita, kata Syafi'i lagi, ra'aitun nasa qad zahabu. Aku melihat manusia pergi ke ila man indahu zahabu. Tengok, zahabu. Cantik. Ya. Aku melihat manusia qad zahabu ila man indahu zahabu. Zahabu pergi. Zahabu yang kedua emas. Aku tengok orang pergi kepada orang yang ada emas, yang kaya lah. Wa man la indahu zahabu fa anhu an-nasu qad zahabu. Siapa yang tak ada emas, orang tinggalkan dia. Jadi cerita Nabi Yusuf ni tadi macam itulah. Jangan macam orang ramai ni tadi. Kalau ada harapan keadilan dari dia, harapkan emas dari dia, orang datang. Kalau orang benda ni tak ada, emas ni tak ada, orang tinggalkan dia. Termasuklah pembesar Mesir ni. Dia akan tengok Yusuf ni sebab dapat manfaat nanti. Jadi kita tadi nasihat Syekh ni supaya kita jangan ada baik sama orang, berkawan sama orang, ya, berkhidmat sama orang, tapi kerana ada latar belakang, ada emas, ada perak tadi kan, ada nak dapat perlindungan keadilan. Jadi tuan-tuan itulah dia ajar kita ayat ni, jangan macam ni. Ya. Kasih, muliakan tempatnya, wahai isteriku, muliakan tempatnya, sebab dia akan memberi manfaat kepada kita. Itu tak elok. Jadi kalau kita berkawan macam itulah, ya, jangan harapkan kebaikan orang,
Tapi kita berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sesama jiran kita, sesama orang surau kita. Kita ni kan kadang ada kan, tak ada pengguna habis boreh. Macam kita ngajar lah kan. Berhadapan sama pelajar-pelajar yang macam tadi. Tak ada apa nak diharapkan. Tapi dia seorang manusia, seorang murid kita, seorang sahabat kita. Hargai dia. Kita bukan nak manfaat dari dia. Ingat tu, manfaat dia dari Tuhan dia, dari pencipta dia. Kita baik sama dia, dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu kadang-kadang kita lupa. Kita memberi orang, apa niat kita? Dulu dia bagi saya. Hubungan yang macam tu tak cantik lagi. Kita ingat dulu pernah dia tolong kita. Kita mesti tolong dia. tak boleh. Seloknya kita tolong dia. Sama ada dia pernah tolong kita ke, itu lebih cantik. Atau dia tak pernah tolong kita ke, tapi dia sahabat kita tolong. Kang, kalau kita tak datang apa pula katanya? Dia dulu kita sakit, dia datang. Ada kena latar belakang sesuatu. Jadi ubahlah ni. Namanya sahabat kita, dia pernah bagi ke, tak pernah bagi ke, hulu je lah. Ya. Tolong aja lah. Itu yang paling penting dalam cerita ni lah. Jangan sampai asa ayyamfa'ana atau nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia besok bagi manfaat kepada kita. Jadi itulah tadi ceritanya, kita jadikan dia anak, mana jadi anak angkat. Menunjukkan apa ulama tafsir kata bahawa Aziz ni, orang pembesar Mesir ni adalah dia tak dapat anak. Selesai masalah pertama. Ya. Maknanya dari Telaga Buta sampai ke rumah seorang pembesar Mesir. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Dan begitulah kami beri kedudukannya yang baik untuk Yusuf di bumi ini. Ini satu hal juga tuan-tuan ya. Bila kita baik macam ni lah, dari Telaga Buta ke istana. Jadi bila kita buat perkara-perkara yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan balas sesuai dengan kebaikan kita tadi lah, niat kita. Balasannya Allah Ta'ala tidak akan lupa. Jadi seperti Nabi Yusuf ni, daripada telaga ke istana, daripada kekasaran, kekerasan saudara, jadi kelemah lembutan seorang isteri pembesar. Maknanya jauh beza itu kan. Kekasaran, yang dibuli oleh abang-abang dia, menjadi seorang yang dimuliakan di istana, di tempat seorang pembesar. Itu yang selalu dikatakan, idza kana Allahu ma'aka faman 'alaik. Istilah Nabulsi ni, dia kalau ceramah-ceramah saya dengar selalu dia sebut ini, idza kana Allahu ma'aka faman 'alaik. Kalau Allah bersama engkau, tak ada siapa yang membinasakan engkau. Tapi sebaliknya dia kata, idza kana Allahu 'alaik faman ma'aka. Kalau engkau, Allah Ta'ala tidak bersama engkau, maka siapa yang tolong engkau? Jadi camkan cerita ni bahawa kita bila baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Cuma time dia je lah, kadang-kadang kita tak sabar. Kita ni bersumur kadang-kadang doa, sembahyang, tapi tak juga kaya-kaya umpama kan. Kadang-kadang kita tak sabar. Ya. Mungkin kita tak dapat apa yang kita minta. Kita minta duit kan. Mungkin tak dapat. Tapi kerana kita meminta tu, Allah Ta'ala bagi yang paling baik. Kita sehat kadang-kadang. Duit tak dapat. Tapi kita hidup barakat, tenang. Itu payah cari itu tuan ya.
Katil boleh. Tapi ketenangan tidur tu tak boleh. Ya kan? Rumah boleh beli, tapi ketenangan duduk dalam rumah tu dia tak boleh beli. Buatlah rumah bangsawan pun, tapi Allah tak bagi ketenangan. Rumah bangsawan tak juga tenang, tak juga bahagia. Ya. Jadi itu wa kadzalika makkanna li Yusuf. Ya, sebab Yusuf ni memang dah dinilai Allah Taala baik, maka cara dia macam ni. Allah balas. Dan ada firman Allah Taala lagi, fa innaka bi a'yunina. Surah Tur. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau menjalankan hukum hakam perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan engkau. Allah kata apa? Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau di hadapan kami, di bawah pemeliharaan kami. Kami akan jaga engkau. Jadi bila kita berjalan dengan perintah Allah Taala ni, buat baik seumur-seumur, ya, sembahyang, puasa, sedekah dan sebagainya, akhlak baik, maka Allah perhatikan, Allah sentiasa perhatikan kita, Allah sentiasa tolong kita. Fa innaka bi a'yunina. Cuma latar belakang tadi itu, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Engkau di bawah jagaan kami. Itu pun perlu kita camkan ayat tu, ya. Seperti Nabi Yusuf ni lah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Ada satu lagi ayat surah Al-Hajj, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah sentiasa membela orang-orang yang beriman. Tengok tu latar belakangnya apa? Beriman. Kita elok, kita baik, maka Allah sentiasa bela. Jadi persiapkanlah diri kita jadi orang baik, jadi orang beriman. Insya-Allah pembelaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati. Tapi itulah dia tadi. Ya, jadilah orang baik. Fakadzalika makkanna li Yusuf. Begitulah kami berikan kepada Yusuf tempat yang terbaik. Ya, dari lubang apa tadi? Dari lubang telaga buta ke istana, daripada kekasaran, ya, daripada kekeringan hati abang-abang, kepada jadi orang istana. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala urusannya. Jadi Allah Taala kalau berkehendak kun fayakun je. Cuma prosesnya itulah perlu kita sabar. Ya, prosesnya itu perlu kita sabar. Ya, jadi kita kalau ada apa-apa hal, kita berdoa. Sabarlah. Ya, sabar, doa itu pun pahala kan. Doa dan tawakal bergantung kita kepada Allah itu dah ibadat. Dah berpahala besar. Sebab kita berdoa tu boleh, kita secara automatik mengiktiraf keagungan Allah Ta'ala, menyerahkan diri kita yang hina ini kepada Allah Ta'ala. Jadi tak rugi kita berdoa, dan Allah pasti kabulkan. Cuma cara mengkabulkan ini tadilah kadang-kadang kita tak perasan. Oh, dah dikabulkan Allah Ta'ala dengan cara yang lain. Ya, apa namanya, kalau kita buat tak baik macam saudara Yusuf ni tadi, apa jadi kepada saudara Yusuf ni? Minta datang ke depan pintu istana. Pada siapa yang dia minta? Jadi Allah Ta'ala tu kuasa atas segala apa yang dia kehendaki. Jadi kita carilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam cerita Yusuf ni lah, mereka nak membunuhnya, tapi tak jadi kan. Mereka nak supaya dia tinggal dalam telaga buta tu, tapi Allah menggantikan istana. Allah selamatkanlah dia daripada kejahatan-kejahatan tu, maka dia mendapat kedudukan yang tertinggi. Itu kesimpulan cerita tu lah. Salah satu kesimpulan cerita tu,
Wallahu ghalibun ala amrihi. Kekuasaan Allah tu mengatasi segala-galanya. Macam ada kes biasa ya. Dia misalkan ni kes yang memang yang kita hadapi kadang-kadang. Seorang abang dia kata. Nabulsi saya baca ni. Seorang abang bila ayah meninggal harta pusaka si abang yang dapat semua. Ada ni kan kes. Saya selalu dengar kes ni. Ya. Adik-adik yang kecil ni tak dihiraukan. Harta dimiliki oleh yang besar-besar. Tapi apa jadi? Yang kecil-kecil ni jadi orang. Bila dah besar besok jadi orang. Ada yang jadi pensyarah, jadi doktor. Yang abang-abang tadi bodoh, yang gila pun ada tuan. Ni si mata saya sendiri ni. Yang gila pun ada. Yang lombap. Gila ada, lombap ada. Anak-anaknya. Dua dengan dia. Hidup tak tenang. Berkelahi. Dalam rumah tangga dia. Punca dia tadi zalim dengan anak yatim. Adiknya sendiri. Ya. Ada cerita lagi diceritakan ini. Ada seorang perempuan. Oh, ini menarik ni. Macam filem Hindustan. Seorang perempuan kahwin sama suami dia lah. Kahwin. Kaya lah ni. Sedang makan-makan ada orang ketuk pintu. Isteri dia pun tengok. Suami tanya, siapa tu? Ada tukang minta-minta. Mintalah aku sedikit harta kamu. Isteri dia nak bagilah. Dia sedang makan ayam ni. Makan ayam, nasi ayam. Jamuan lah. Ya. Lalu si isteri pun nak. Suami dia marah. Oh, marah. Halau pun juga. Halau pun minta-minta. Orang miskin ni halau. Jangan bagi apa-apa. Pemalas dia kata. Tak nak kerja, nak makan minta aja. Akhirnya apa terjadi? Pada satu ketika terjadilah perkelahian antara suami isteri. Suami garang pun. Akhir pendek cerita ya, cerai. Dengan zalimnya dia cerai. Tak berapa lama datanglah orang yang baik, orang yang berharta, pinang janda ni. Kan cantik cerita tu. Hindustan punya cerita. Kahwinlah orang tu. Hidup bahagia. Tak berapa lama pula datang seorang peminta sedekah juga. Sedang bahagianya rumah tangga ni, sedang santai, makan, minum. Datang orang minta sedekah. Buka pintu, ketuk pintu. Dia buka. Dia terkejut. Terkejut besar. Siapa tu kata suami? Suami yang baik ni tadi. Tak ada siapa, tukang minta ni. Kalau orang minta takkan kau terkejut macam tu ni. Cakap tu betul. Dia pun cakap lah. Yang minta aku suami aku dulu, yang ceraikan aku dulu. Suami yang hebat, yang garang, zalimi isteri, akhirnya jadi apa? Datang ke pintu isteri minta. Pendek cerita, suami pun datang, suami pun cakap, itu suami kau yang dulu, yang halau aku dulu. Kau tahu tak siapa aku? Apa kesimpulan ni? Akulah yang minta kepada kau dulu, yang kau nak halau. Jadi suami dia. Jadi hartawan. Jadi tuan-tuan, itu balasan kepada orang yang zalim. Jadi Nabi Yusuf ni cerita lebih kurang macam itulah. Ya, akhirnya dia pergi ke suatu istana, membesar di istana. Ya, itulah yang dikatakan apa? Wa kadzalika makanna li Yusuf. Ya, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala urusannya, atas segala perkara yang dibuat. Tak ada yang boleh menghalang, walaupun kadang-kadang mustahil. Mustahil ya kan? Budak kecil masuk dalam telaga sepatutnya mati. Kemudian telaga tu pula bukannya telaga di rumah-rumah orang, memang sunyi.
ya, sunyi dalam padang pasir yang banyak serigala dan sebagainya. Ada pula orang lalu, tengok takdir Allah Ta'ala, ada pula orang lalu ambil air situ, lepas tu bawa pula. Lepas tu kebetulan pula pembesar Mesir. Jadi itu salah satu apa namanya kepentingan atau yang terpenting dalam cerita Nabi Yusuf ni. Iaitu apa dia? Wallahu ghalibun ala amrihi. Cuma itulah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penghujung ayat tu, tetapi kebanyakan orang tidak tahu perkara ni. Tak tahu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa. Jadi tuan-tuan, itulah kesimpulan cerita. Kita bersama Allah lah. Idza kana Allahu ma'ak, kalau Allah bersama engkau, faman alaik. Tak ada siapa pun yang akan mencederakan engkau. Tapi sebaliknya, macam tu jugalah. Bila Allah tidak bersama kita, mengapa Allah tak bersama kita? Kerana kita tidak bersama Allah. Tidak buat baik kerana Allah, tidak sembahyang, tak zakat, tak sedekah. Akhirnya, faman ma'ak. Kalau tidak bersama Allah, jadi siapa lagi yang akan membela kita? Siapa yang bersama engkau? Itulah ceritanya. Habislah ayat 21 ni, kita sambung minggu hadapan ayat yang ke-22 insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.